نبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Mudah-mudahan semua sihat walafiat. Mudah-mudahan semuanya masih lagi segar setelah Ramadan. Walaupun mood air raya kita masih lagi dahsyat, kan? Sampai sekarang pergi mana-mana pun orang masih lagi ucapkan selamat air raya. Dan semalam ada orang Grab ke apa datang rumah hantar barang. Jadi dia hantar, dia dah bagi barang tu pada kita, dia nak jalan tu dia kata, "Okey, selamat raya bang." Kan? Maknanya masih lagi selamat hari raya je kat mana-mana. Kita berada. Orang kenal, orang tak kenal, semua masih raya. Jadi tak apalah. Apa pun, walaupun mood raya tu masih on, orang kata, kita punya pengajian mesti on juga. Dan jangan dengan sebab hari raya kita jadi hilang kita punya momentum untuk membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kerana kalau begitu kitalah orang yang rugi. Ada satu masjid dekat Malaysia ni yang mana pada hari raya pun pengajian masih diteruskan. Memang ada. Tapi rasa satu masjid tu je lah kot satu Malaysia ni. Hari raya tu sendiri, malamnya, malam raya kedua lah kita panggil kan. Itu pun ada pengajian. Malam raya pertama tu je yang tak ada pengajian sebab takbir raya. Jadi sampai gitu sekali. Jadi mudah-mudahan kita Allah Ta'ala pilih di kalangan mereka yang istiqamah. Allahumma amin. Okay, kita terus pergi kepada hadis kita yang ke-7 daripada bab yang ke-13. So, bab yang ke-13 bincang tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bayan kathrati turuqil khair. Cerita tentang banyaknya jalan kebaikan. Terlampau banyak sangat cara untuk kita buat baik. Tak terhad hanya kepada satu perkara saja. Sebab ada orang kadang-kadang bila dia tak boleh buat satu perkara yang orang lain buat, kebaikan, dia rasa down. Alah, aku tak dapat nak buat macam dia orang. Dia orang okey lah, dia orang senang lah, dia orang gini, dia orang gitu. Tak. Sebenarnya jalan kebaikan terlalu banyak. Masing-masing kita ada kemampuan. Ada maknanya ada kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan ataupun ada peluang yang sama rata. Tak kira kaya miskin, tua muda, sihat ke sakit, senang atau susah, lapang atau sempit, semuanya ada saja peluang yang Allah Ta'ala berikan untuk buat kebaikan. So kita pergi pada hadis yang ke-7, iaitu hadis yang ke-123 daripada kitab Riyadhus Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bisanadin muttasilin anil imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Qala as-sabi' anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. An-nuzul al-qutu war-rizqu wa ma yuhayya'u lidh-dhaifi. Okey. Siapa yang pergi ke masjid, man ghada ilal masjid. Ghada ni, asal maksud ghada ni, dia daripada perkataan al-ghudu. Sekejap. Besarkan sikit. Lupa pula nak besarkan. Yang lain pula yang besar. Okay. 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 Kat mana perkataannya? Draw. Okay ni. Ini ghada ni kan?
Dia asalnya daripada perkataan wudu. Wudu ni kalau kita ingat dalam Quran, dalam zikir pada wudu wal asal. Wudu maksud asalnya adalah waktu awal pagi. Awal siang, waktu awal siang. Kalau pagi kan dipanggil sabah, kan? Subuh kita panggil fajar. Asal perkataan wudu ni dia adalah pergi waktu awal pagi, ataupun bukan pergi saja, waktu tu sendiri. So ghada, pergilah. So pergi pada awal siang. Tetapi yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah pergi pada bila-bila masa. Kan? Pergi pada bila-bila masa. Sebabnya kita tengok juga dekat hadis ini nak ceritanya sebenarnya pergi masjid pada waktu pagi, balik pada waktu petang. Raha, kan? Raha ni adalah balik pada waktu petang. Asalnya begitu. Tetapi dah dimaksudkan juga dengannya iaitu balik. Jadi kalau kita tengok terjemahan, kita terjemahan, dia akan kata siapa yang pergi ke masjid dan pulang. Siapa yang pergi masjid dan pulang. Ataupun kadang-kadang terjemah siapa yang pergi masjid pada waktu pagi atau waktu petang. So jangan risaulah bila tengok terjemahan ada macam-macam version. Sebab dia memang kalau dari segi literal, maksud ghada pagi, raha petang. Tapi dimaksudkan juga pergi dan balik. Ni pergi, ni balik. Man ghada, pergi ke masjid, atau raha, atau pulang. Maknanya pergi pun dapat pahala, balik pun dapat pahala. Okay? Dua-dua sekali. Tapi ada juga kata maknanya pergi pagi pun dapat pahala, pergi petang pun dapat pahala. Pun boleh juga dimaksudkan begitu mengikut syarah para ulama hadis. So siapa yang pergi ataupun pulang daripada masjid, a'addallahu lahu fil jannah, Allah sediakan untuknya di syurga nuzulan, ada satu nuzul yang akan diberikan kepada dia. Nuzul ini nanti kita baca apa yang dimaksudkan dengan nuzul. Imam Nawawi sini yang terangkan. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi atau balik. Maknanya setiap kali pagi petang ke, pergi balik ke, memang akan dapatlah satu nuzul di syurga. Nuzul itu apa kata Imam Nawawi? Nuzul al-qutu. Al-qut maksudnya makanan yang kita makan sebagai makanan ruji. Makanan ruji. Qut, qut ni makanan ruji macam kita nasi contohnya, kan, bagi orang kita. War rizqu, dan juga rezeki. Wa ma yuhayya'u lidhaifi, dan apa yang disediakan untuk tetamu. Jadi senang ceritanya ada tempat yang mana penuh dengan makanan, rezeki, kan? Apa-apa je lah yang disiapkan untuk tetamu. Jadi bukan saja makanan ruji, tetamu kita tak bagi nasi kosong aja, kan? Jadi al-qutu war rizqu wa ma yuhayya'u lidhaifi. So nuzul ni apa-apalah jenis makanan, minuman, rezeki dalam syurga, Allah Ta'ala akan bagi tiap-tiap kali kita pergi ke masjid. Jadi ini salah satu daripada hadis yang Imam Nawawi ceritakan letak dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sebab hadis yang ketujuh ni, dia tak memerlukan kepada kewangan, dia tak perlukan kepada kepandaian, tapi yang perlu hanyalah kekuatan hati. Nak pergi masjid, balik, pergi balik dengan ikhlas, maka setiap kali itulah Allah bagi dia syurga. Cuba bayangkan berapa banyak kali kadang-kadang ada sebagian orang kan pergi 5 kali sehari. Kali dengan sebulan lah contohnya. Dah 150 kali dia pergi, 150 kali dia balik. 300. Kali pula dengan setahun. Kali dengan 12. Kali pula dengan umur dia buat begitu selama 30 tahun contohnya. Ya Allah, untungnya lah dia. Berapa besar. Nuzul ni biasa juga dibawa makna adalah tempat penginapan sementara. Tapi dekat syurga dia tak ada yang sementara, dia kekal selama-lamanya.
Dekat Madinah ada satu hotel nama dia Nuzul. Kenapa nama dia Nuzul? Sebab dia memang tempat duduk sementara. Jadi itu dipanggil Nuzul. Kadang-kadang daripada perkataan nazala kan turun. Jadi turun ni maksudnya turun sekejap lah. Nanti nak naik balik. Jadi perkataannya Nuzul. Jadi nazal tak. Kau duduk mana sebut begitu. Maknanya kau turun kat mana tu, maknanya kau duduk kat mana, kau singgah mana, kau duduk hotel mana. Jadi kadang-kadang guna perkataan nazal. So an-nuzul gitulah kan asalnya. Jadi senang ceritanya apa dia? Banyaknya cara untuk buat baik walaupun dengan cara yang tidak ada harta dan tidak ada ilmu. Kan? Macam zikir tu kena ada ilmu juga kan, kena tahu juga nak baca zikir apa. Wirid-wirid tu. Nak sedekah kena ada harta contohnya lah. Tapi pergi masjid boleh juga dapat pahala yang besar. Kita terus pergi pada hadis yang ke-8. Al-thamin as-samin anhu maksudnya an Abi Hurairah juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin muttafaqun alaih. Qala al-Jauhari al-firsin min al-ba'ir kal-hafiri min ad-dabbah. Qala wa rubbama istu'ira fi syah. Okey. Apa kata Imam Nawawi daripada Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat. Kat sini khusus untuk orang perempuan. Nabi ceritakan tentang orang perempuan. Ya nisa al-muslimat la tahqiranna, jangan kau memperlekehkan, jangan engkau menghina, jangan kau rasa lekeh pada apa? Jaratun li jariha, seorang jiran pada jirannya. Seorang jiran jangan perlekehkan walaupun pada jiran dia, walau firsina syatin, walaupun dengan kaki kambing. Firsin adalah tulang yang sedikit sekali dagingnya. Itu maksud firsin asalnya. Dan firsil ni asalnya diletakkan untuk unta. Unta. Jadi bila dia sebutkan firsin pada ba'ir, pada unta, dia akan disebutkan bahagian tulang paling tak ada daging sekali. Biasa orang kata kaki lah. Kan? Tak ada daging. Paling tak ada daging sekali. Tapi kat sini dibawa maksudnya sebab Nabi gunakan perkataan firsina syatin. Ini dalam siapa belajar balaghah dia panggil termasuk dalam isti'arah. Okey. Jadi apa pun diletakkan dekat situ, nak ceritanya apa dia, jangan kita perlekehkan untuk sedekah walaupun sedikit. Sebab kadang-kadang kan bila kita nak sedekah, kita rasa macam alah tak ada apa-apa lah nak bagi, kan? Itu biasa istilah, biasa perkataan kita keluar kan. Alah tak ada apa-apa lah nak bagi, apa nak bawa, apa nak bagi, apa nak hadiah, apa nak hantar. Kadang-kadang kita rasa macam tu kan. Jadi hadis ni bagi tahu jangan rasa lekeh. Walaupun dengan tulang kaki kambing sekalipun. Walaupun yang tak ada daging sangat pun, jangan kita perlekehkan. Sebab kata ulama, hadiah ni walaupun dia sikit, kan, walaupun dia kecil, pada pandangan kita lah kan, kita rasa kecil, tapi dia mungkin besar pahala di sisi Allah dan besar pula manfaat pada orang yang dapat tu. Kan? Sebab kadang-kadang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi rupanya pada orang yang menerima hadiah tu, dia guna betul-betul. Dia dapat manfaat sangat-sangat daripada perkara tersebut. Kan? Kadang-kadang kita rasa macam, alah tak ada apa-apalah, harga RM5 je benda ni, RM2 je benda ni. Ya, walaupun RM2, tapi kadang-kadang manfaatnya sampai 10 tahun. Mana kita tahu kan? Jadi pahalanya berapa banyak? Sepanjang-panjang dia pakai tu, sepanjang-panjang tu lah pahala kita kan. Jadi hadiah ni kita jangan rasa
lekeh walaupun dengan sikit pun. Yang penting bagi. Dia istilah kadang-kadang orang kata apa? Tengok pada hati yang memberi, bukan pada nilai pemberian. Kadang-kadang orang cakap macam tu kan. Tak apalah nak cakap macam mana pun. Tapi Nabi dah bagi tahu. Yang macam dia lebih kurang macam hadis yang hari tu. Kan, ni Nabi SAW gunakan kata la tahqiranna kan. Sama juga macam hadis yang bulan lepas kita baca tu. Hadis yang kelima tu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau pelikihkan perkara ma'ruf sikit pun walaupun engkau memberikan pada saudara engkau dengan wajah yang berseri-seri. Sama juga. Kat sini pun Nabi gunakan kata yang sama, iaitu la tahqiranna. Jangan selekeh, jangan remehkan benda tu. Jadi saling memberi hadiah. Dan ini juga salah satu jalan kebaikan. Kita sebutkan jalan kebaikan terlalu banyak. Kadang-kadang perkara ni perkara yang ialah orang kan kalau dia nak memberi, kadang-kadang dia nak kena bagi yang mahal, nak kena bagi yang besar-besar, nak kena bagi yang special-special. Betul lah, yang terbaiknya bila kita memberi, tentulah kita memberi yang paling kita sayang, ataupun beri yang kita paling, ataupun beri yang paling bernilai sekali, of course lah. Tapi takkanlah setiap masa kita mampu nak buat begitu, kan? Lagi-lagi pada jiran tetangga kita. So bolehlah bagi apa-apa yang kita mampu. Alright. Seterusnya hadis yang ke-9, at-tasi' anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان البضع من 3 إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح يعني بضع والشعبة القطعة. Okay. Nabi SAW beritahu al-iman, iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih bahagian. Kan? Bid'un kata Imam Nawawi itu daripada 3 hingga 9. Daripada 3 hingga 9. Ya, 70 kita panggil, kalau kita terjemah 70 lebih lah. Sabun tu kata Imam Nawawi antara 3 dengan 9. Okay. So antara 3 dengan 9. Jadi antara 73 dengan 79. Kita kalau dalam bahasa Melayu kita akan kata 70 lebih lah kan. Terjemah mudahnya. So 70 lebih au bid'un wasitun ataupun 60 lebih. Syu'bah, cabang, potongan. Sebab dalam tu juga Imam Nawawi kata syu'bah ni adalah qita'ah, potongan. So iman ini ada 70 lebih ataupun 60 lebih potongan ataupun bahagian ataupun cabang. Fa afdaluha, yang paling afdal antara semua 70 lebih itu adalah qaulu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah yang paling afdal sekali. Of course lah, kan, la ilallah adalah perkataan paling mulia sekali. Jadi dia adalah iman yang paling afdal sekali. Kemudiannya wa adnaha, yang paling rendah sekali, imatatul adza anit tariq. Cabang yang paling bawah sekali adalah adnaha, paling bawah sekali. Dia punya dekat kitab yang PDF ni tertinggal huruf dal. Wa adnaha. Adnaha. Draw. Wa adnaha. Ada dal kan kat sini. Okey. Wa adnaha imatatul adza ani tariq. Adna yang paling rendah sekali, imatatul adza ani tariq. Imatah, kan, kita buang, kita cabut. Cabut apa? Al-adza. Al-adza benda yang menyakitkan, benda bahaya. Ani tariq, daripada jalan. Kemudiannya wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah sebahagian daripada iman.
Malu sebahagian daripada iman. Kita tengok hadis ni, satu kita nampak betapa banyaknya amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Yang keduanya ialah sebab bila sebut sampai 70 lebih tu maknanya banyaklah. Bukanlah nombor tu bukan nombor yang spesifik, 70 lebih tu maknanya memang 70 lebih saja. Bukan begitu. Nah, ceritanya terlalu banyak. Sebab para ulama bila syarahkan hadis-hadis bila sebut pasal nombor ni, biasanya mereka akan mengatakan yang dimaksudkan dengan nombor ni adalah banyak sangat. Bukannya terhad kepada nombor itu saja. So kalau 70 lebih maksudnya terlalu banyak. Macam tu. Okey. Kemudian di sini juga menunjukkan iman dan amal dia tidak terpisah. Nabi sebut iman, tetapi Nabi cerita pasal amal, kan? Qaulu la ilallah tu kan amal. La ilaha illallah, la ilaha illallah tu kan amal. Cabut duri ataupun benda yang membahayakan daripada jalan, itu kan amal. Maknanya iman dan amal tak boleh nak dipisahkan. Kalau kita beriman, kita akan beramal. Itu yang sepatutnya. Kan? Jadi bila kita iman, iman tu dia ada tanda. So salah satu tandanya adalah pada amal. So amal ada banyak. Selain daripada itu, pengajaran daripada hadis ini adalah pasal malu tu. Malu adalah sebahagian daripada iman. Malu daripada melakukan maksiat. Malu untuk kita tinggalkan perkara taat. Malu pada Allah Ta'ala. Dan malu adalah tanda iman seseorang. Kalau tak malu, fasna' ma syi'ta, kata Nabi SAW. Illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tak malu, kau buatlah apa saja. Tapi dengan sebab malulah, kita tak buat benda yang Allah Ta'ala larang. So, malu tu kena ada. Dan Nabi SAW lebih malu daripada anak dara. Memang Nabi, sifat baginda adalah seorang yang sangat pemalu. Kita tengok para ulama pun banyak yang ada sifat malu yang sangat. Dan kalau kita tengok, ada yang dipanggil sebagai qina, kain yang diletakkan di atas kepala tu, dan ditutup begitu tu, sebahagian daripada sebabnya kenapa para ulama pakai kain begitu, kan, bukan sebab nak cantik, kan, tapi sebab nak cover muka mereka, sebab mereka rasa malu, kan, sampai gitu sekali. Dan malu adalah sebahagian daripada iman. Tapi malu kat sini bukan malu nak buat baik. Ramai orang hari ni malu nak buat baik. Nak buat baik, malulah. Nak buat baik malu, itu bukan malu daripada iman. Biar malu tu, maksudnya malu nak buat buruk, ataupun malu atas dosa-dosa sendiri. Kan? Malu orang pandang kita sebab kita ni banyak kekurangan, malu. Jadi, malu begitu yang dipanggil sebagai syu'batun minal iman, sebahagian daripada iman. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita rasa malu yang sebahagian daripada iman, dan Allah kurniakan kita afdalul iman, iaitu qaulu la ilaha illallah dalam kehidupan kita di dunia sampailah akhir hayat kita dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Cukup setakat itu untuk pagi ni. Ada sebarang soalan ke? Tak ada. Tengok dekat chatting ni. Tak ada. Okey. So, maknanya semua faham lah tu. Jadi kalau dah faham semua, kita boleh stop lah. Senang lah kan. Sebab kita dah, hadis-hadis ni pun agak mudah lah sebenarnya untuk faham. Dan yang paling pentingnya kita baca hadis-hadis ni, kita dapat keberkatan daripada perkataan Nabi SAW, dan juga supaya kita buka minda kita akan fikir selalu, apa lagi aku nak buat baik pada hari ini. Kan? Imam Al-Ghazali bagi tahu kita kena niatkan nak buat baik kepada semua orang Islam. Kan? Nak buat baik pada semua Islam sebelum tidur waktu malam. Nak buat baik pada semua Islam ni, kita rasa macam, alamak, macam mana? Salah satu cara buat baik pada semua Islam adalah doa, kan? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maksudnya dah buat baik pada semua Islam lah tu. Al-ahya minhumul amwat lah tu, kan? Yang hidup ataupun yang mati. Semua sekali kita doakan. Jadi bila kita doa tu pun maknanya kita dah buat baik pada semua Islam. Dalam masa yang sama kita fikir lagi lah, apa lagi aku nak buat? Apa lagi kebaikan-kebaikan yang aku boleh buat untuk sesama saudara Islam aku.
Kan, apa hadiah aku nak bagi ke, apa benda sedekah aku nak bagi ke, aku nak tolong ke, kan, aku nak senyum ke, macam hadis yang sebelum ni kan, wajah yang berseri, wajah yang ceria, aku nak gembirakan orang ke, kan, apa-apalah. Soalan Ustaz, boleh tak kita bagi sedekah pada orang bukan Islam, minta sedekah kat tepi jalan dekat Masjid India? Tak ada masalah, kan? Orang bukan Islam pun kita bagi sedekah, kita dapat pahala. Walaupun sedekah memanglah dia ada dia punya level-level dia. Sedekah yang paling tinggi adalah sedekah pada keluarga kita sendiri, kan? Pada kaum kerabat kita. Of course lah. Itu maknanya dia adalah level-level dia. Tetapi pada orang bukan Islam pun kita dapat pahala. Okey, fikir simple je. Kita bagi anjing sekalipun kita dapat pahala. Bukan kita nak samakan orang tu dengan anjing, tak. Kita nak cerita je, bagi anjing yang kelaparan, yang kehausan tu kita bagi dia minum pun ada pahala yang boleh menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kita bagi apa-apalah binatang dekat luar kan, pun dah dapat pahala. Apatah lagi kita bagi pada seorang manusia. Walaupun dia bukan Islam, dia tetap manusia kan. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan bani Adam, manusia. Jadi jangan kita rasa macam ini orang bukan Islam tak payah sedekah, tak. Bahkan bila kita sedekah tu kita niatkan sekali, mudah-mudahan dia dapat hidayah, kan? Dengan apa yang aku bagi ni, mudah-mudahan dengan sebab ni Allah bagi hidayah kepada dia, kan? Sama ada dengan sebab dia terbuka hati bila dapat duit tu, ataupun dengan sebab duit itu dia beli makanan, lepas tu dia makan, kan? Mana dah tahu dia menjadi sebab dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita sedekah, niatkan macam tu. Ustaz, saya buka recording Hizib Bahar di pejabat, volume yang pelan, majikan saya marah saya. Kenapa dia marah? Kalau dia marah kerana mengganggu orang, walaupun pelan, pakai earphone, kan? Pakai earphone. Jangan buka kat speaker. Tapi kalau dia marah kerana kita tak buat kerja, jangan buat. Sebab memang kita dalam pejabat, maknanya kita dalam waktu kerja. Kalau bos tak bagi sebab mengganggu kerja kita, kita tak boleh buat. Kan? Baca Hizib Bahar tu sunat. Jangan sampai kita buat yang haram. Jadi caranya macam mana? Baca kemudian. Kan, baca Hizib Bahar ni tak mesti pada waktu yang tertentu. Dia boleh baca pagi, dia boleh baca petang. Kalau pagi tak sempat baca, baca pada waktu petang. Bahkan banyak ulama baca Hizib Bahar waktu petang, lepas asar. Jadi contohnya on the way balik kerja, pasanglah. Dan dekat handphone pun sekarang dah ada dah Hizib Bahar apa semua. Pasang earphone, letaklah kat telinga. Kan? Dengar je, baca ikut kan. Tengok apa namanya tu, apps macam Ba'alawi tu. Apps Ba'alawi tu complete, suara semua ada. Dan buka je mana yang kita nak, tekan dekat situ, ada audio dia sekali. Kita pasang kita punya earphone ke, pakai AirPod ke, pakai apa-apa kan. Kita dengar waktu tu. Jadi kita pun tak ganggu orang. Dan kalau waktu pejabat kita tak boleh nak buat sebab kita bekerja, mungkin kita kena ada discussion, kita kena dengar orang cakap dan sebagainya. Dan ubah waktu dia. Kita buat pada waktu petang, waktu balik kerja contohnya. Balik kerja tak payahlah dengar radio, kan? Ataupun tak payahlah termenung aja. Boleh dengar benda tu. Dengar, insya-Allah akan memudahkan. Allahuakbar. Saya tengok dekat senarai nama ni ada Faris. Ustaz Faris Zulkarnain birthday dia semalam. Kita doakan juga. Mudah-mudahan Allah berkati umurnya yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Okey, jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ni. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung hadis yang ke-10 dah kan? Hadis yang ke-10 insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa zakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nazza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira biridha minkal 'uyun.
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas pembacaan hadisnya, atas penerangan, atas menjawab soalan-soalannya, masya-Allah. Dan jazakumullah khairan kerana menjadi sebab untuk kita bersama-sama membaca hadis pada pagi hari ini, masya-Allah. Di awal kali dengan kebaikan, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan jazakumullah khairan untuk semua yang hadir juga. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.